Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli Jawatan Kuasa Takmir Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei mengadakan majlis ceramah bersama Timbalan Mufti Kerajaan. Majlis yang diadakan bersempena sambutan Ilal Hijrah 1447 itu berlangsung malam tadi di surau tersebut. Antara yang hadir, Datuk Seri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Mat Dain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan, dan Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Majlis tersebut bertujuan untuk mengenali tentang Ilal Hijrah, iaitu peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah dan memberikan pemahaman mendalam tentang makna, nilai dan hikmah dari peristiwa hijrah dalam konteks keislaman dan kehidupan sehari-hari. Sempena Jubli Perak Penubuhan Kelab Bola Sepak DPMM, kelab berkenaan malam tadi mengadakan majlis doa kesyukuran. Majlis berlangsung di Masjid As-Salihin. Hadir Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irsyad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim bin Pengiran Indra Mahkota Pengiran Dr. Anak Kemaluddin Al-Haj, Timbalan Pengerusi kelab tersebut. Antara pengisian majlis, sembahyang hajat berjemaah, bacaan doa kesyukuran dan penyampaian sumbangan. Majlis bertujuan menzahirkan kesyukuran atas kejayaan dan pencapaian kelab selama 25 tahun dalam arena bola sepak tanah air. Usahawan belia yang mandiri dan berdaya tahan dalam mengembangkan perniagaan sangat diperlukan bagi membantu mencapai matlamat ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Justru apakah usaha atau inisiatif belia bagi mencapai hasrat tersebut? Laporannya bersama Maziah Jini. Dengan menggalakkan generasi belia menceburi bidang keusahawanan, ia dijangka dapat membantu mempelbagaikan ekonomi negara. Usaha tersebut bukan sahaja bagi pasaran domestik, bahkan menembusi pasaran luar. Belia masa ni, I believe they can contribute a lot. In fact, I just want to share, when we let our students to lead project, to lead activities, the outcome of the project always beyond expectation. So this is what our belia can do. If they're given opportunity, if they're given more option to take part in decision making, I believe they can contribute a lot to the economy. Kurang-kurangnya kita ni dapat mengurangkan pergantungan terhadap satu sumber sahaja, iaitu gas dan minyak, dan dalam arti kata lain kita ni harus memperkembangkannya dalam masa yang sama, menggalakkan generasi-generasi seterusnya untuk memperkukuhkan keusahawanan. Menurut pemangku pengarah Pejabat Wawasan Brunei, dalam menghadapi cabaran global, pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi mencapai matlamat ketiga Wawasan Brunei 2035 ke arah memastikan ekonomi negara sentiasa berdaya saing, pelbagai dan berdaya tahan. Antara pencapaian yang mendukung usaha ini termasuklah 1. Pelaksanaan pelbagai usaha dan inisiatif bagi meningkatkan aktiviti perekonomian negara, khususnya sektor bukan minyak dan gas, yang mana sektor ini mencatatkan pertumbuhan positif sejak tahun 2017. Kedua, memperkasa dan membangun perniagaan tempatan melalui program-program peningkatan kemahiran seperti program industri, Business Academy Leader dan iUsahawan. Pelbagai inisiatif juga dilaksanakan bagi mengurangkan kadar pengangguran negara dan meningkatkan keboleh pasaran dan keboleh kerjaan, which is employability para belia melalui kursus-kursus latihan kemahiran yang ditawarkan oleh pelbagai agensi termasuk
pusat pekerjaan Brunei. InsyaAllah, segala kemajuan ini akan terus diperkukuh melalui pendekatan yang bersepadu bagi memastikan matlamat wawasan Brunei 2035 dapat direalisasikan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara secara berterusan. Ketiga-tiga matlamat wawasan Brunei 2035 saling melengkapi dan menjadi asas dalam merangka dasar serta strategi negara yang seterusnya menyumbang secara langsung ke arah pembangunan negara yang inklusif, progresif dan berdaya tahan demi rakyat hari ini dan generasi akan datang. Laporan Maziah Jini untuk Berita RTB. Program Tautan Kasih diadakan sebagai salah satu inisiatif murni yang menyatukan komuniti melalui ilmu, sukan dan hiburan yang bermanfaat. Disertai oleh 33 peserta yang terdiri daripada para belia dari pelbagai bidang pengajian dan profesional. Program diadakan di Pos Dakwah Selapun, Daerah Tempurung. Hadir Awang Hassan Bahar bin Haji Omar, Pemangku Pegawai Daerah Tempurung. Program dianjurkan oleh Akademi Dakwah dengan kerjasama Urustia Program Keagamaan Belia, Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Agama. Membuka peluang, iaitu peluang untuk tani berfikir, untuk tani hidup bermasyarakat, untuk kita ni melatih diri sendiri untuk menjadi pemimpin lah, especially dalam bidang dakwah. Dakwah ni boleh terbentuk dari pelbagai jenis, bukan saja menyampaikan secara fizikal, ia juga boleh dari merepost atau repost satu benda bermanfaat atau mengupload satu video yang bermanfaat juga. Sempena awal tahun Hijrah 1447, bahagian pembangunan mu'alaf pengupayaan mu'alaf Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Persatuan Nurul Islam Daerah Brunei dan Muara mengadakan Majlis Ilal Hijrah 1447. Majlis berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah, Kampung Pulai. Hadir Abang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis diserikan dengan tazkirah penghayatan hijrah serta sesi motivasi yang menekankan nilai transformasi rohani dan pemerkasaan diri ke arah amalan hidup yang lebih berkualiti. Penganjuran majlis antara lain memperkukuhkan penghayatan para mu'alaf terhadap semangat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis diselajurkan dengan doa kesyukuran bagi kepulangan jemaah haji kalangan saudara baharu. Juga bersempena awal tahun Hijrah 1447, kumpulan belia imtiaz dengan kerjasama Masjid Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah menganjurkan program khas yang diisikan dengan acara Wakatan. Acara bermula dari Masjid Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah menuju ke Kampung Bolkiah B. Dengan tema Langkah Muharram Bersama Ummah, program antara lain bertujuan bagi menyemarakkan semangat hijrah dalam kalangan masyarakat, khasnya generasi muda, untuk terus melangkah bersama ummah menuju kehidupan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Program ini yang memotivasikan diri saya. At the same time, ya boleh juga berkenalan dengan orang ramai. Bukan saja pasal religious tapi pasal kesenaman juga, pasal healthiness, which is kami ada walkathon. And yeah, it's a good thing for kami and belia-belia juga. Perolehan kewangan, kegiatan dan acara yang telah dijalankan sepanjang tahun 2022 hingga 2024 antara yang dikongsikan semasa Mesyuarat Agung Tahunan Darussyifa Warafahah ke-15. Mesyuarat diadakan di sebuah hotel di Kuala.
Mesyuarat juga membincangkan beberapa agenda utama termasuk penyemakan dan pengesahan minit Mesyuarat Agung tahunan 2022 hingga 2024, pembentangan laporan dan laporan kawangan. Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Brunei Darussalam NCCIBD menghantar delegasi bagi menyertai program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET China ASEAN 2025, anjuran Institut Vokasional Ekonomi dan Perdagangan Guangxi, China. Delegasi berlepas kelmarin bagi latihan dalam pelbagai bidang sebagai sebahagian daripada usaha berterusan untuk memupuk kerjasama serantau dan meningkatkan piawaian TVET di seluruh ASEAN dan China. Penyertaan mereka dalam program tersebut menyokong maklumat wawasan 2035 dan meningkatkan kerjasama ASEAN-China dalam pembangunan tenaga kerja. Sambutan Hari Keluarga Kampung Beribi diadakan bagi memupuk semak perpaduan dan menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan penduduk kampung. Dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung MPK Beribi Kawasan 2 dengan kerjasama Kampung Beribi Kawasan 1 dan 3. Sambutan berlangsung di Sekolah Rendah Beribi, Telanai. Pelbagai acara dan aktiviti diadakan bagi memeriahkan lagi sambutan, antaranya pameran, persembahan memanah dan gerai-gerai jualan. Sambutan seumpamanya menjadi wadah bagi penduduk kampung untuk saling mengenali, merapatkan jurang antara generasi dan menyemai rasa kebersamaan dalam komuniti. Pertunjukan memanah secara pantas. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan melaksanakan pemeriksaan dan penelitian ketepatan bacaan ke atas alat sukatan jenis pam minyak di beberapa buah stesen minyak di negara ini. Dengan mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta para tenaga kerja yang terlibat sepanjang kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian tersebut, stesen-stesen minyak berkenaan akan ditutup bermula pukul 9 pagi hingga selesai. Kerja-kerja penyucian dijalankan ke atas beberapa tangki air hari ini. Ia berkemungkinan menyebabkan tekanan air rendah terutama kawasan tanah tinggi. Kerja-kerja penyucian tangki air Tanajor B sedang dijalankan ketiga ini. Kawasan terlibat, Kampung Tanajor dan sekitarnya. Tangki air Perumahan Negara Lorong Tengah Seria juga akan menjalani kerja-kerja penyucian bermula pukul 8 pagi. Kawasan terlibat Perumahan Negara Lorong Tengah Seria dan sekitarnya. Kerja-kerja penyucian turut dilaksanakan bagi tangki air Nahkoda Ragam A1 dan A2 bermula 8 pagi. Kawasan terlibat Pekan Kuala Belait, Los Tanjung dan sekitarnya. Untuk pembengkalan air tangki hubungi talian Darussalam 123. Sukan. Kejohanan tarik kalak peringkat kebangsaan sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang diadakan selama 2 hari berakhir dengan majlis penyampaian hadiah. Kejohanan berlangsung di Taman Mahkota Jubilee Emas, Bandar Seri Begawan. Pasukan Chain Block muncul juara dalam peranan akhir kategori B. Sementara itu, peranan akhir bagi kategori A dan C akan diadakan pada bulan Ogos nanti. Johan kategori B akan mewakili negara pada peranan tarik kalak peringkat se-ASEAN nanti. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan.
Piala Pusingan bagi kesemua kategori adalah kurnia dari Dulian Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir, Sahibul Himah Wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bokia. Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Temburong dengan kerjasama Persatuan Pingpong Brunei Darussalam mengadakan program pencarian bakat sukan pingpong. Acara diadakan di Dewan Bukit Retak, Pusat Belia Temburong. 12 peserta berumur di bawah 21 tahun menyertai program berkenaan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Adapun objektif utama program untuk mengenal pasti pemain-pemain muda yang berbakat dan berpotensi. Awangku Syakir bin Pengiran Haji Ali muncul juara bagi kategori lelaki terbuka kejohanan kelab golf pantai Mentiri Amatur terbuka kali ke-34. Manakala kategori wanita terbuka pula dimenangi oleh Dayang Alma Syadzwani binti Hamis. Kejohanan yang berlangsung selama 3 hari itu berakhir dengan majlis penyampaian hadiah. Penyampaiannya disempurnakan oleh Pengiran Haji Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Lebih 100 peserta terdiri dari negara Brunei Darussalam, Sabah dan Sarawak menyertai kejohanan yang berlangsung di Kelab Golf Pantai Mentiri itu. ...27 penggemar basikal menyertainya perlumbaan basikal Trio Fun Race 2025 yang diadakan di Bukit Ambok, Mukim Pekan Tutong. Perlumbaan mempertandingkan kategori secara berkumpulan. Perlumbaan anjuran pasukan basikal 430 Bukit Ambok Daerah Tutong dengan kerjasama Majlis Perundingan Mukim Keriam. Penganjuran kejohanan bertujuan memberi peluang kepada para peserta untuk bersaing secara kompetitif di samping memupuk semangat kesukanan. Di samping memperkenalkan Bukit Ambok sebagai salah satu lokasi sukan lasak, penganjurannya juga mempromosikan gaya hidup sihat melalui sukan berbasikal. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong.